Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 10 Jamadil Akhir 13 Januari bersama saya Ardi Herman Marzi dan berikut berita utama malam ini. Lelaki Pakistan bunuh rakan serumah. Juga pembantu penguatkuasa MPS terima suapan. Seorang lelaki mangsa culik pada Oktober lalu ditemukan ditanam di sebuah kebun kelapa sawit di Bido semalam. Ketua Polis Perak, Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata penemuan mayat lelaki berusia 29 tahun itu susulan tangkapan ke atas salah seorang daripada suspek di hentian rehat dan rawat R&R Dengkil, Selangor kemarin. Menurut Datuk Mio Farid Al-Atrash, dengan dipandu arah suspek berusia 30 tahun itu, mayat mangsa ditemukan ditanam di kawasan berkenaan dalam keadaan dibungkus plastik kanvas. Katanya polis sebelum itu menerima laporan dua lelaki diserang individu bersenjatakan kayu dan seorang lelaki dilarikan pada 3 Oktober tahun lalu ketika mangsa berada di kolam ikan di Kampung Poh, Bidor. Tambah Datuk Mio Farid, siasatan awal mendapati punca kejadian akibat masalah hutang antara suspek dan mangsa yang bekerja mengambil upah memotong buah kelapa sawit. Daripada risikan yang dijalankan, polis berjaya memberkas seorang daripada dua suspek yang akhirnya mendedahkan mangsa dibunuh dan ditanam di kawasan kebun kelapa sawit. Jelas beliau usaha sedang dijalankan bagi mengesan seorang lelaki dikenali M. Anbu untuk membantu siasatan. Tambahnya, suspek direman 4 hari sehingga esok mengikut Seksyen 365 Kanun Keseksaan kerana mencolek dan reman akan dimohon semula untuk siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Orang ramai yang mengenali dan mempunyai maklumat lokasi Anbu berada diminta menghubungi Pegawai Penyiasat Asisten Superintendent Nur Irwan Abdul Ghani di talian 017-3168-097 atau mana-mana balai polis dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD berhampiran. Di Negeri Sembilan, seorang lelaki warga Pakistan didakwa membunuh rakan serumahnya warga India di Port Dickson awal bulan ini. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Muhammad Hassan, 25 tahun dan dia tidak dibenarkan diikat jamin. Tertuduh yang merupakan pekerja am di sebuah kilang perapisan minyak di Port Dickson didakwa telah membunuh seorang lelaki warga India, Vishavdeep Singh, 22 tahun. Dia dituduh melakukan kesalahan itu pada 3 Januari lalu kira-kira jam 12.37 tengah malam hingga 1.50 pagi di Taman Happy Batu 1, Jalan Pantai Port Dickson. Muhammad Hassan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Lelaki berkenaan yang dibawa ke Mahkamah Magistrate Seremban hari ini tidak diwakili peguam. Kes disebut semula pada 10 Februari depan. Dalam laporan media 2 minggu lalu, pihak polis menerima laporan mengenai satu pergaduhan di rumah tersebut pada jam 2.30 pagi. Mangsa yang dikatakan baru sahaja bekerja di Port Dickson setahun lalu dilaporkan ditikam serta meninggal dunia di tempat kejadian. Padah membawa lebih muatan sehingga membahayakan pengguna jalan raya. 5 pemandu lori disaman dalam ops perdagangan muatan bahaya hari ini. Pergerakan lori itu dikesan pada waktu awal pagi bagi mengelak ditahan pihak berkuasa. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kedah, Superintendent Muhammad Mahiri Hussein berkata, bertindak atas maklumat dan aduan orang ramai, sepasukan pegawai dan anggota JSPT IPK Kedah telah melakukan operasi di sekitar kawasan Pokok Sena bermula jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Susulan itu pihaknya telah mengeluarkan saman terhadap 5 pemandu lori berusia 18 hingga 30 tahun. Menurut beliau, sekiranya serpihan kayu itu
Jatuh bertaburan, ia mendatangkan bahaya kepada penunggang motosikal dan kenderaan kecil. Seterusnya, boleh mengakibatkan kemalangan maut. Jelas Muhammad Mahiri, sepatutnya kayu itu diikat dengan kuat dan ditutup dengan plastik kanvas untuk mengelak daripada terjatuh. Muhammad Mahiri berkata alasan diberikan adalah untuk cepat dan mengejar trip serta dapat membawa muatan yang banyak ke kilang di pokok sena. Katanya sepanjang operasi ini saman dikeluarkan atas kesalahan di bawah kaedah-kaedah lalu lintas 16659 kaedah 19 di mana membawa lebih muatan, tiada lesen memandu dan tiada cukai jalan. Di Pahang, dua penolong akaunten yang berkhidmat di Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Raub dituduh di Mahkamah Session Kuantan atas dua dakwaan melakukan pecah amanah membabitkan wang berjumlah RM74,000. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Bagi pertuduhan pertama, Tengku Ashraf Shah, Tengku Yahya dan Zuraini Abdul Rahim alias Abdul Rahman masing-masing berusia 39 tahun didakwa secara bersama-sama sebagai penjawat awam iaitu penolong akaunten melakukan pecah amanah berkaitan wang milik pejabat JKM Raub yang berjumlah RM74,000. Bagi pertuduhan pilihan pula, kedua-dua tertuduh didakwa secara bersama melakukan pecah amanah berkaitan harta dalam akaun pejabat JKM Raub. Kedua-dua perbuatan itu didakwa dilakukan di pejabat JKM Raub antara 22 Jun 2020 sehingga 18 Februari tahun lalu. Kes dikenalikan pendakwa raya SPRM Kamariah Seman. Peguam Syahidah Muslimah Roslan mewakili Tengku Ashraf manakala Zuraini tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan kedua-dua tertuduh diikat jamin RM5,000 setiap seorang serta seorang penjamin. Sebutan semula kes 7 Mac depan sebagai serahan dokumen dan lantikan peguam. Sementara itu, di Selangor, pembantu penguatkuasa Majlis Perbandaran Selayang MPS mengaku tidak bersalah atas tuduhan meminta dan menerima rasuah bernilai RM5,500 daripada sebuah syarikat 3 tahun lalu. Firdaus Azad Abdul Hamid, 37 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Mahkamah Session Shah Alam, Rozilah Saleh. Dia dituduh di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan, Akta 574 kerana menerima sejumlah wang daripada pengarah syarikat Yip Chi Seng and Sons yang berhad, Yip Kun Queen pada 12 November 2019. Firdaus ditahan SPRM semalam dan dihadapkan ke mahkamah pagi ini atas dakwaan rasuah. Mengikut kertas pertuduhan, Firdaus Azad melakukan kesalahan itu di Bank Islam Malaysia, cawangan Seksyen 18 Shah Alam dengan menerima sejumlah wang daripada Kok Queen sebagai dorongan membantu mendapatkan permit tahunan sementara untuk syarikat berkenaan. Tertuduh ketika itu menjawat jawatan pembantu penguatkuasa di Jabatan Penguatkuasa dan Keselamatan MPS dengan gaji RM2,000 sebulan. Tarikh perbicaraan ditetapkan pada 15 Februari ini. Baik, kerajaan digesa memperkasa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM melalui penstrukturan semula secara menyeluruh bagi memastikan agensi kerajaan itu bebas daripada isu credibility dan integriti. Ketua Pasukan Rasuah Busters, Datuk Husamuddin Yaakob berkata masalah yang sama akan berulang kembali sekiranya penstrukturan semula SPRM tidak dilakukan segera. Perlu kepada pembersihan ataupun satu reformasi atau transformasi institusi SPRM itu sendiri. Pasal kita tidak nak berlaku. Macam contoh, setiap kali tukar Perdana Menteri, kita tengok bila PH memerintah, Latifah Koya dilantik, PM yang lantik. Lepas tu, bila tukar kerajaan lagi, lantik lagi. Jadi kita nak supaya satu SPRM yang betul-betul utuh, yang betul-betul kredibel, yang betul-betul boleh menyelesaikan masalah kita untuk membersihkan Malaysia daripada rasuah ini. Tambahnya, reformasi tersebut perlu dibuat demi tujuan lebih besar iaitu menambah baik sistem sedia ada dan bukan menumpukan pada kes tertentu yang melibatkan SPRM semata-mata. Selain itu, SPRM juga perlu menjadi sebuah badan bebas yang tidak dipengaruhi oleh mana-mana kuasa eksekutif. Beliau berkata demikian pada sidang media Rasuah Busters, solusi transformasi SPRM di Selangor hari ini.
6 badan bukan kerajaan (NGO) terlibat dalam sidang media tersebut, antaranya Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi (IDEAS), Transparency International Malaysia (TIM), Pusat Memerangi Kronisma dan Korupsi (C4), Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih 2.0, Undi 18 dan Gabungan Bertindak Malaysia (GBM). Kita jangan obses dengan kes Zambaki, biar law ambil. Berehat seketika selepas ini, tangkap harimau ambil masa lebih sebulan. Masih bersama berita Al-Hijrah, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan menjangkakan proses untuk menangkap beberapa ekor harimau belang yang berkeliaran di sekitar pos Bihai di Gua Musang akan mengambil masa lebih sebulan. Pengarahnya Muhammad Hafid Rohani berkata sebarang tangkapan membabitkan hidupan liar termasuk harimau belang bukan semudah yang disangka. Jelasnya lagi, operasi penangkapan akan menjadi lebih sukar kerana membabitkan kawasan yang luas dan cabaran utama kepada pihaknya dalam menjejaki harimau berkenaan adalah jarak satu lokasi ke lokasi lain sangat jauh dan mengambil masa sehingga 3 jam perjalanan. Keadaan laluan hutan yang sukar dan tidak boleh dimasuki kenderaan juga akan menyebabkan anggota operasi terpaksa menempuh perjalanan yang memakan masa untuk menjejaki haiwan berkenaan. Tambahnya, sejak menerima aduan pada 10 Disember lalu, pelbagai usaha telah dilakukan untuk menjejaki harimau termasuk 15 kaki tangan perhilitan ditempatkan di perkampungan orang asli. Setakat ini 3 perangkap telah dipasang. Muhammad Hafid berkata berdasarkan pengalaman tangkapan seekor harimau di Terengganu sebelum ini juga mengambil masa lebih sebulan selepas puluhan perangkap dipasang. Jumaat lalu, media melaporkan seorang lelaki orang asli maut dibaham harimau di Kampung Sau dekat Pos Bihai. Anek Along dikatakan sedang menumbuk padi huma bersama anak perempuannya di belakang rumah ketika haiwan itu muncul kira-kira jam 9.10 pagi. Di Terengganu, Perhilitan pasang 2 perangkap untuk menangkap sang belang dipercayai berkeliaran di sekitar ladang sawit Kampung Teladas dekat Air Putih di Kemaman. Ia susulan laporan daripada penternak lembu di kampung itu yang mendakwa berlaku serangan mamalia berkenaan sejak Disember tahun lalu hingga menyebabkan kematian haiwan ternakan mereka. Satu perjumpaan bersama Perhilitan, penternak haiwan, penduduk kampung dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Air Putih, Abdul Razak Ibrahim telah diadakan 3 hari lalu untuk mengatasi masalah serangan harimau. Masalah serangan harimau di kampung tersebut dipercayai pernah berlaku beberapa tahun lepas, namun tidak dilaporkan secara rasmi kepada Perhilitan. Namun sejak Disember lalu, serangan semakin menjadi-jadi dan banyak ternakan yang dipercayai dibaham harimau. Ada penduduk mendakwa ia adalah harimau kumbang dan ada yang mendakwa harimau belang. Serangan harimau terhadap haiwan ternakan sebelum ini sering berlaku di sekitar Felda Kertih 3 dan Kertih 4 di daerah Dungun bermula 2019 menyebabkan lebih 60 penternak kerugian ratusan ribu ringgit selepas haiwan ternakan mereka mati. Manakala Februari tahun lepas, seekor harimau belang jantan dikenali sebagai Awang Rasau berjaya ditangkap Perhilitan di Felda Kertih 3, diikuti seekor lagi harimau belang Atan Kertih yang masuk ke perangkap di Kertih 4 pada Ogos tahun lepas, namun dipercayai masih ada kumpulan haiwan itu yang lepas bebas di sekitar hutan berhampiran. Lebih 600 anjing di kawasan penanaman sayur di lodging dan penempatan orang asli di Gua Musang terdedah dengan virus canine distemper (CDV). Risiko jangkitan terhadap anjing peliharaan pekebun sayur dan penduduk selain hidupan liar itu berikutan virus dibawa harimau belang yang masih berkeliaran bebas di hutan berhampiran Pos Bihai.
Timbalan Pengerusi Persatuan Penanam Bunga dan Sayur Bumi Putra Tanah Tinggi Lojing, Muhammad Yusof Abdul Rahman berkata, pihaknya bimbang sekiranya ada anjing yang dijangkiti CDV memandangkan jarak kebun sayur dengan pos bihai hanya 20 km sahaja. Faktor jarak yang dekat ini akan mempercepatkan lagi virus itu merebak dan boleh menjangkiti anjing serta haiwan lain di kawasan Lojing dan Cameron Highland di Pahang. Justeru mereka berharap pihak berkenaan mengambil tindakan sewajarnya dengan memberi suntikan vaksin kepada semua anjing bagi memastikan haiwan peliharaan pekebun sayur sihat dan tidak menyebarkan virus kepada haiwan lain. Pihak berkenaan juga memohon memberi suntikan vaksin kepada anjing peliharaan penduduk dan yang berkeliaran di kawasan kampung. Pemberian vaksin ini adalah wajar untuk mengelakkan penyakit itu merebak dan kemungkinan besar akan menjangkiti manusia jika ia tidak ditangani dengan segera. Bangkai seekor buaya tembaga sepanjang hampir 2 meter ditemui orang awam di pantai Cermin, Port Dickson. Reptilia itu seberat 100 kg dengan panjang lebih 2 meter. Pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Negeri Sembilan, Nurul Ermi Ramli berkata buaya itu dipercayai mati antara sehari atau 2 hari lalu dan bangkai dibawa ke Pejabat Perhilitan di Seremban untuk proses bedah siasat bagi mengenal pasti punca kematian. Katanya pihaknya menghantar pasukan Perhilitan Seremban ke lokasi dengan dibantu Pejabat Pusat Pendidikan Biodiversity PPBD Tanjung Tuan, Melaka untuk menjalankan siasatan lanjut. Menurutnya setakat ini pihaknya tidak pernah menerima aduan daripada nelayan mengenai kemunculan buaya di Pantai Cermin. Pada awalnya, beberapa pengunjung yang menemukan reptilia tersebut menyangka haiwan itu masih hidup. Berehat sebentar, selepas ini mayat disimpan di dalam rumah lebih 2 bulan. Al-Hijrah, kerja-kerja mengurek terowong berkembar genting yang menjadi nadi utama projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka akan bermula Mei tahun ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wika Siong berkata terowong itu bakal disiapkan dalam masa 3 tahun. Menurut Datuk Seri Dr. Wee, kerja-kerja mengorek terowong sepanjang 16 km itu adalah fasa paling kritikal dalam pembinaan projek bernilai 50 bilion ringgit itu. Initially in May, because March we need to do some installation, we still need to construct the tunnel for another 50 meter before we can move in the entire PDM machine. So from there we need to make some adjustment to expect that everything, we get all the construction will officially start after May. Jelas beliau, projek ECRL kini telah 26% siap dan dijangka siap sepenuhnya 31 Disember 2026. Datuk Seri Dr. Wee berkata demikian ketika merasmikan jentera pengorek terowong atau TBM gergasi seberat 1,600 tan dan sepanjang 266 meter di Bentong Pahang hari ini. 2 TBM bagi terowong genting dengan diameter 8.98 meter setiap satu adalah yang terbesar pernah digunakan untuk penggalian terowong rel di Malaysia dan akan menembusi kawasan berbukit di sepanjang kawasan Bukit Tinggi antara Bentong dan Gombak. Prihatin dengan masjid yang terkesan akibat bah besar baru-baru ini, Yayasan Ikhlas tampil memberikan bantuan dengan menggantikan kapet yang rosak. Yayasan Ikhlas menyiasatkan 20 buah masjid yang terjejas merangkumi kawasan di Lembah Kelang, Pahang dan beberapa kawasan lain di seluruh negara. Program amal yang mendapat kerjasama Jabatan Agama Islam Pahang itu dimulakan dengan pemasangan kapet di Masjid Kampung Kuala Kaung, Lancang di Pahang. Dengan Disember dan Januari yang lalu, masjid-masjid juga banyak yang terjejas. Jadi hari ini pihak Yayasan Ikhlas telah pun membuka peluang kepada masyarakat. Kita akan bantu 20 buah masjid di seluruh Malaysia dan ada 10 masjid di negeri Pahang. Dan seperti yang kita dapat lihat, Masjid Kampung Kuala Kaung di Lancang ini adalah masjid pertama yang kita adakan inisiatif turun padang membantu untuk memberi kapet yang baru kepada pihak masjid.
Sumbangan pemasangan karpet di masjid ini bernilai RM50,000. Seramai 20 sukarelawan Yayasan Ikhlas yang diketuai pengarah perhubungan korporat Yayasan Ikhlas membantu melaksanakan gantian karpet berkenaan. Bagi meneruskan misi yang dianggarkan menelan belanja sehingga RM750,000 itu, Yayasan Ikhlas turut melancarkan tabung dana karpet masjid. Setakat ini, Yayasan Ikhlas telah menyalurkan sumbangan bencana banjir melebihi RM1.3 juta menerusi lebih 20 misi bantuan yang dilaksanakan. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh menyalurkannya ke akaun Maybank dengan rujukan karpet masjid di nombor yang tertera. Beralih ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 3 terbunuh termasuk 2 kanak-kanak apabila sebuah gereja runtuh di selatan Nigeria. Insiden itu turut mencederakan 18 mangsa yang lain. Menurut pihak berkuasa, gereja itu runtuh pada waktu petang ketika upacara keagamaan sedang berlangsung. 11 mangsa yang cedera masih dirawat di hospital. Isu kualiti dan keselamatan bangunan yang rendah dan berbahaya bukan isu baharu di Nigeria. November tahun lalu, 45 terbunuh setelah bangunan tinggi yang sedang dalam pembinaan runtuh di Lagos. Sejak 2005, tidak kurang 152 bangunan runtuh di Lagos, ibu negara Nigeria dengan populasi 20 juta penduduk itu. Rasuah dan salah guna kuasa yang berleluasa dipercayai antara punca masalah keselamatan bangunan terus menghantui rakyat negara Afrika itu. Kami mahukan perubahan. Itu desakan ratusan pekerja industri pengangkutan awam dan kesatuan pekerja yang mengadakan mogok di Beirut, Lubnan. Mereka kini semakin terhimpit dengan kegawatan ekonomi yang tidak berkesudahan. Mogok besar-besaran itu menyaksikan pengangkutan awam termasuk bas, taksi dan kenderaan berat berhenti di tengah jalan raya dan menghalang aliran trafik. Mogok itu diadakan sebagai tanda kemarahan mereka terhadap kerajaan yang dilihat gagal menyelesaikan isu kemiskinan di negara itu. Menurut salah seorang pemandu kenderaan awam, adalah tidak masuk akal harga petrol di negara itu mencecah $13 Amerika segelin, sedangkan tambang yang dikenakan kepada penumpang kurang $1 Amerika. خيار هيدي السلطة الفاسدة يلي وصلتنا لهون ما تركت لنا خيار. نحن اليوم كحيالله حدا من أصغر موظف لأكبر موظف مننا قادرين نتابع حياتنا بهيدي الطريقة. معاشاتنا بعدها نفس الشيء، كل يوم عم نعاني أكثر والقصص رايحة على الأسوأ. Bank Dunia menyifatkan krisis ekonomi di Lubnan adalah yang terburuk di dunia sejak tahun 1850-an. Ia dipercayai akibat amalan nepotisme dan rasuah dalam kalangan pemimpin negara itu. Dianggarkan 80% penduduk Lubnan kini hidup di bawah paras kemiskinan. Seorang lelaki Palestin berusia 80 tahun ditemui mati selepas ditahan dan digari semasa serbuan Israel di sebuah kampung di tebing barat. Mangsa yang dikenali sebagai Omar Abdul Majid As'ad adalah warga negara Amerika Syarikat dan negara Uncle Sam itu menuntut penjelasan daripada sekutunya mengenai tragedi itu. Mayat bangsa ditemui di Jiljilia pada awal pagi dengan pengikat zip plastik masih terikat pada salah satu pergelangan tangannya. Tentera Israel berkata mereka menjalankan operasi semalaman di kampung itu dan seorang warga Palestin diberkas selepas membantah pemeriksaan yang dilakukan. Zionis mendakwa bangsa masih hidup ketika mereka membebaskannya. Menurut abang bangsa, Asad adalah bekas penduduk Milwaukee, Wisconsin yang tinggal di Amerika Syarikat selama beberapa dekad dan kembali ke tebing barat 10 tahun lalu. Keluarga Asad menangguhkan pengebumian sehingga hari ini bagi membolehkan bedah siasat dilaksanakan. Ketua Majlis Kampung Jiljilia Fuad Khattum berkata ketika kejadian Asad baru pulang ke rumah selepas melawat saudaranya apabila tentera Israel memberhentikan keretanya, mengikatnya, menutup matanya sebelum dibawa ke sebuah bangunan yang masih dalam pembinaan. Seorang penduduk kampung berkata dia melihat tentera Israel berjalan sambil membawa bersama Asad sekitar jam 3 pagi. Mayat Asad ditemui lebih sejam kemudian. Dan berikut rangkuman berita dunia pilihan. Penduduk di Pemalang, Jawa Tengah Indonesia digemparkan dengan penemuan jenazah remaja wanita disimpan di sebuah rumah dengan hanya ditutupi sehelai kain. Menurut media tempatan, jenazah yang sudah meninggal dunia lebih 2 bulan itu
disimpan keluarganya kerana mereka masih mempercayai bahawa jenazah masih bernyawa. Penyembunyian itu terbongkar selepas penduduk tempatan berasa curiga kerana tidak pernah melihat remaja tersebut setelah dilaporkan menghidapi penyakit TB. Setelah mendapat arahan serta nasihat daripada pihak berkuasa serta agamawan tempatan, akhirnya keluarga berkenaan bersetuju untuk memakamkan jenazah di sekitar kawasan rumah tersebut. Di Bandar Rewa, Madhya Pradesh, India, tular di media sosial aksi biadab seorang anggota polis. Berdasarkan rakaman video yang dimuatnai oleh wartawan tempatan, kelihatan seorang lelaki sedang membersihkan seluar anggota polis berkenaan kerana terkena kotoran tayar motosikalnya. Namun setelah selesai, lelaki tersebut ditampar anggota polis itu. Rakaman yang tular itu telah mendapat pelbagai kecaman yang rata-rata mengecam kredibiliti dan akhlak sebagai anggota polis. Di Pretoria, Afrika Selatan, Ketua Suku Kaum Khoisan berang selepas polis tempatan memusnahkan tanaman ganja mereka. Penangkapan tersebut dibuat susulan mereka menanam pokok tersebut di luar kawasan pejabat Presiden Cyril Ramaphosa sejak 3 tahun lepas. Meskipun telah dihirit polis, ketua suku tersebut masih kekal berpaut pada tanaman itu demi menjaga maruah kaumnya. Menurut media tempatan, suku kaum Khoisan telah berkampung di kawasan tersebut sejak 2018 demi mendapatkan pengesahan rasmi berhubung bahasa mereka. Walaupun tragedi banjir membawa kesedihan, namun ia juga sebenarnya menyelahkan semangat kebersamaan keluarga Malaysia dalam kalangan rakyat tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan pangkat. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Ardi Harman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.